Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapat kita bersama-sama lagi dalam satu penjelasan ringkas tentang dasar Islam yang penting. Maka marilah kita bersama-sama membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka masih lagi kita hidup di dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan sedikit tentang salah faham setengah orang dalam meletakkan usul fiqh dan tasawuf, iaitu salah meletakkan pada tempatnya. Boleh rujuk video saya yang lalu. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan apakah yang dinamakan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Sebagaimana yang kita tahu, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi kita junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam itu disuratkan atau dijelaskan melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terkandung semua jenis ilmu. Semua jenis ilmu dan semua jenis peraturan hidup. Maka para ulama telah menggali ilmu dari dalam Al-Quran itu dan menyusunkan ia. Ia menjadi lebih tersusun. Dan itulah yang dinamakan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Baik, apakah syariat? Apakah tarekat? Apakah hakikat dan apakah makrifat? Syariat itu secara umum ialah peraturan diri kita zahir dan batin, iaitu ilmu tentang peraturan diri zahir dan diri batin. Apakah ilmu diri zahir? Iaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu sifat 20 atau ilmu aqaidul iman. Dan ilmu fiqh, iaitu ilmu ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji. Dan syariat yang batin itu ialah ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak yang menjelaskan tentang sifat kejahatan dan sifat kebaikan. Inilah dinamakan syariat, iaitu ilmu tentang peraturan diri zahir dan batin. Apakah itu tarekat? Tarekat secara umumnya ialah kita melaksanakan syariat. Kita menjalankan syariat. Artinya kita mentauhidkan Allah, kita melakukan ibadah dan kita berakhlak dengan sifat kebaikan dan menjauhi sifat kejahatan. Artinya dalam hidup kita hendaklah sentiasa bertauhid, mengelakkan diri kita daripada syirik. Dan kita melakukan solat, puasa, zakat, haji dan segala peraturan-peraturan hidup sesama kita, sesama hewan, dan macam mana kita berinteraksi dengan alam. Dan dalam hidup kita, sama ada kita beribadah ataupun tidak, kita sentiasa bersifat dengan sifat kebaikan seperti syukur, ikhlas, tawakal dan sebagainya. Dan kita menjauhi daripada sifat kejahatan seperti riak, takabur, kikir, ujub dan sebagainya. Itulah adalah tarekat yang umum. Ada pun tarekat yang khusus, iaitu tarekat yang disusun oleh ulama sebagai metod ataupun kaedah ataupun manhaj ataupun cara untuk mensucikan hati kita dari segala nafsu kejahatan supaya ia bersifat dengan sifat-sifat kebaikan. Manhaj ini disusun khusus oleh ulama
berkaitan dengan ilmu tasawuf, ya, secara intensif ataupun secara bersungguh-sungguh, ya, supaya meningkat iman kita daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, hakul yakin dan kamal yakin, dan meningkat kedudukan diri kita, dalaman kita daripada tahap biasa meningkat kepada tahap-tahap seperti musyahadah, muraqabah, fana, baqabillah dan sebagainya, ya. Ini adalah sistem khusus yang disusun oleh ulama-ulama tasawuf. Apakah pula yang dinamakan hakikat? Hakikat adalah anugerah Allah Ta'ala yang dicurahkan ke dalam hati kita, mengetahui akan segala rahsia-rahsia, hikmah-hikmah agama, hikmah ilmu dan hikmah ataupun rahsia-rahsia kejadian langit dan bumi, ya, itu hakikat. Hakikat ini dicurahkan ke dalam hati yang bersih, yang telah suci daripada nafsu kejahatan, menurut jalan tarekat. Ini kita bersungguh-sungguh mengamalkan syariat dan bersungguh-sungguh mensucikan hati dari sifat kejahatan, maka Allah Ta'ala akan mencurahkan sifat-sifat kebaikan dan rahsia-rahsia agama dan kejadian-kejadian diri dan alam sekeliling, ya, itulah hakikat. Contoh mudah faham, apabila kita mengaji ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha agung, maha hebat. Tetapi hakikat keagungan Allah Ta'ala itu kita tidak dapat, ya, kita tidak merasakan, ya. Maka apabila hati kita telah suci, maka Allah Ta'ala mencampakkan satu kedapatan rasa tentang keagungannya, ya. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, ya. Maka keadaan kita gemetar hati apabila disebut nama Allah, mendengar nama Allah, itulah hakikat keagungan. Ya, ini kita merasakan keagungan Allah yang kita pelajari melalui ilmu tauhid. Itu maksud hakikat. Itu maksud, salah satu maksud hakikat. Contoh untuk memahami hakikat mudah saja, ya. Contohnya apabila kita mengambil buku tentang harimau, kita membaca tentang sifat-sifat harimau, iaitu binatang yang garang dan pembunuh dan pemangsa. Kita tidak akan mendapat rasa takut jika hanya membaca buku, ya. Ini dengan kita belajar atau mendengar, tidak. Kerana itu tahapnya adalah tahap syariat, tahap ilmu. Apabila kita masuk ke dalam hutan, kita bertembung dengan harimau secara tidak sengaja, maka ketakutan itu datang menyerbu ke seluruh anggota kita, ke dalam hati, sehingga kita lari tanpa sedarkan diri, tanpa sedar, kita langgar saja apa yang ada di depan kita. Sehingga pokok nibung yang berduri itu pun kita boleh panjat kerana kita tak sedar, kerana takut dengan harimau. Itulah hakikat. Artinya, kita mengetahui sifat-sifat harimau, itu syariat. Kita merasakan ketakutan akan harimau, itulah hakikat. Itu maksudnya, contoh mudah faham. Maknanya kita belajar tentang keagungan Allah, mengetahui dan kita merasakan serbuannya. Apabila kita mendengar saja nama Allah disebut, kita gemetar hati kita. Itu hakikat. Apakah pula makrifat? Makrifat itu dengan makrifat dan hakikat tidak bercerai tanggal. Ya, dia tidak bercerai, dia bersatu. Kerana apabila kita telah mengetahui, mendapat hakikat, mengetahui syariat, telah mendapat hakikat, maka jadilah kita orang makrifat. Yang ini orang yang mengenal dengan sebenar-benarnya, ya. Mengenal akan ilmu dan mendapat hakikat. Jadi mengenal dengan sebenar-benarnya pada martabat hakikat, ya. Dengan arti kata yang lain, kita tahu Allah Ta'ala itu maha agung, maha hebat, dan kita rasakan kehebatannya, keagungannya.
Jadilah kita orang makrifat yang hakiki. Maknanya makrifat yang terbit daripada hakikat. Ini makrifat hakiki. Itulah maksud syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Dan taklah kita ketahui bahawa syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini tidak bercerai. Dia tidak bercerai tanggal pada satu tubuh kita. Pada satu tubuh kita. Ada ramai yang salah faham tentang ini. Mereka menceraikan. Ini syariat, ini hakikat. Ini solat syariat, ini solat hakikat. Dia kata begitu. Jadi mereka ini meninggalkan syariat. Mereka kata, kita tak pakai solat syariat, kita pakai solat hakikat. Kita tak sembahyang 5 waktu, kita pakai solat hakikat kita sendiri. Dibezakan, dipisahkan. Tidak begitu. Itu salah besar. Itu itiqad zindik ataupun batiniah. Ya. Contohnya, macam mana hakikat syariat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu berada pada diri kita yang satu, iaitu seperti kita solat. Syariatnya adalah ilmu akan solat. Iaitu solat itu kita menyembah Allah, kita melakukan rukun syaratnya dan kita solat dengan ikhlas. Ya. Itu 3 perkara itu berada dalam diri kita. Ya. Kemudian tarekatnya kita melakukan solat. Ya. Hadir hati Allah Ta'ala melihat kita akan solat, melakukan pergerakan solat dan ikhlas kepada Allah. Itu tarekat. Ya. Kita solat dengan hati yang suci, yang disucikan dengan kaedah tarekat yang khususiyah, maka solat kita itu berada dalam keadaan khusyuk dan tawaduk. Khusyuk tawaduk itu adalah hakikat. Dan apabila kita telah melakukan solat ini dengan syariat, tarekat dan mendapat hakikat, jadilah kita solat yang sempurna. Dan kesempurnaan itu adalah makrifat. Ya, kita merasa mendapat solat yang sempurna. Kita tahu solat yang sempurna bagaimana yang kita telah lakukan. Itulah makrifat. Ya, itu contoh yang paling mudah untuk kita memahami bahawa syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu berdiri pada tubuh yang satu dan tidak bercerai. Perkara ini hendaklah dipahami supaya kita tidak tersesat menjadi golongan yang memahami syariat, tarekat, hakikat dan makrifat secara zindik atau batiniah. Ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.